Semalam dalam 10.1, tajuk dalam 10.1 adalah, yang tajuk yang ini sebenarnya adalah mengah. Jap. Tajuk dia yang ini adalah ancaman alam sekitar. So, ancaman alam sekitar adalah disebabkan oleh aktiviti manusia. Okey, adalah disebabkan oleh manusia. So, semalam kita belajar aktiviti dan kesan daripada manusia. So, kita dah belajar mengenai pencemaran bunyi, kita dah belajar pemanasan global, and then kita dah belajar kesan penyahutanan, eutrofikasi boleh menyebabkan pencemaran apa eutrofikasi ni sebenarnya? Eutrofikasi ni boleh menyebabkan pencemaran apa? Okay, Assalamualaikum Madam. Okay, eutrofikasi boleh menyebabkan pencemaran apa? Siapa tahu? Sekejap, saya tengok ada tak yang chat ni? Air. Yeah, dia boleh menyebabkan pencemaran air. So, saya tulis sini pencemaran air. Okay, lepas tu kita ada pencemaran udara. So, ingat, anything pencemaran udara, sebab utama, faktor utama menyebabkan pencemaran udara, aktiviti yang menyebabkan pencemaran udara apa? Faktor paling utama sekali yang menyebabkan pencemaran udara. Apakah dia punya aktiviti utama dia? Pembakaran. Yes, pembakaran. Okay. Now, dalam pencemaran udara ni, pembakaran ni sebenarnya ada dua jenis pembakaran tau. Satu adalah pembakaran oleh manusia, satu lagi adalah semula jadi. Pembakaran yang semula jadi tu macam awak ingat tak? If I'm not mistaken, 2 tahun lepas kot yang ada pembakaran hutan dekat Australia. Yang dia suddenly sebab terlampau panas and then ada spark je api and then dia boleh bakar satu hutan. So senang kata pembakaran ni sebenarnya bukan sahaja daripada manusia. Kadang-kadang ada kalanya hutan tu boleh sendiri terbakar. Okay. So tapi keyword dia pencemaran udara adalah disebabkan oleh pembakaran. Lepas tu kita ada pencemaran bunyi. Kemudian saya nak tambah satu tapi tak ada dalam buku teks awak. Tapi saya rasa maybe korang pernah belajar masa menengah rendah. Sebabnya saya takut macam ni tau. Masalah dengan subjek bio, dia lebih kurang sama macam subjek maths tau. Macam bio ni, dia kadang-kadang kita expect apa yang korang pernah belajar masa menengah rendah, kita assume korang dah ada ilmu bio tu. Dan dia boleh tanya untuk SPM. So saya nak tanya, korang tahu tak apakah yang dimasukkan oleh penipisan lapisan ozon? Apakah yang dimasukkan sebagai penipisan lapisan ozon? Sebab benda tu famous tau tapi tak ada dalam buku teks. Saya assume maybe dalam kita buat syllabus tu, kita assume korang dah belajar masa menengah rendah. Korang pernah belajar tak pasal penipisan lapisan ozon? You guys pernah belajar tak? Ke tak pernah ingat? Tak, pernah terdengar tak perkataan penipisan lapisan ozon? Pernah. Pernah. Okey, awak tahu tak faktor utama yang menyebabkan penipisan lapisan ozon? Tahu tak? Tak. Tak, okay, right, alright. Okay, saya suka Farah, dia jujur orangnya. So, penipisan lapisan ozon ni macam ni tau. Kalau kita kata pasal kesan rumah hijau, okay, kalau kita cerita pasal kesan rumah hijau adalah disebabkan apabila cahaya matahari masuk, ada cahaya matahari, ada sinaran matahari tu, dia akan dipantulkan oleh bumi. Okay, dan pantulan ni sepatutnya dia kena keluar. Okay, patutnya dia keluar. Tetapi disebabkan oleh gas rumah hijau, haba atau sinaran inframerah tu, dia terperangkap. Bila dia terperangkap, dia akan menyebabkan namanya kesan rumah hijau. Okey. Nah, kalaulah awak tengok daripada gambar ni, saya ambil satu. Penipisan lapisan ozon adalah, senang kata mula saya nak tanya dulu. Bayangkan ini ozon tau. Bayangkan. Ini ozon. Okey. Awak tahu tak apa fungsi ozon? Korang tahu tak apa fungsi ozon? Korang tahu tak apa fungsi ozon? You guys tahu tak apa fungsi ozon? Tak. Okey. Right. So, ozon ni, fungsi ozon ni, kita nak bayangkan fungsi ozon ni, dia menapis sinaran matahari. Nampak tak? Yang saya ambil warna merah ni, ini adalah kemasukan sinaran matahari tau.
kemasukan sinar matahari ni sebenarnya dia dikawal oleh ozon. Kalaulah kita ada ozon, sinaran matahari ni sepatutnya boleh banyak yang bahaya masuk. Tetapi disebabkan oleh ozon, saya tulis yang warna biru ni, ini adalah ozon. Ozon ni dia boleh tapis, dia macam filter tau. Dia boleh tapis sinaran UV matahari. So sinaran UV ni adalah bahasa Melayu panggil adalah ultra ungu. So senang kata, dekat atmosfera ada satu lapisan namanya lapisan ozon. Apakah fungsi lapisan ozon? Fungsi lapisan ozon ini dia nak memastikan sinaran matahari yang masuk tu, dia punya bahaya tu kurang. Maksudnya dia menapis sinaran UV. Sinaran matahari ada satu sinaran tu bahaya. Nama sinaran tu ungu. Nama satu sinaran tu adalah sinaran ultra ungu. So bila ada ozon, kita boleh tapis sinaran ultra ungu. Tetapi jika lapisan ozon ini semakin nipis, apa kesannya awak rasa? Bila lapisan ozon ni semakin nipis, apa kesannya? Keyword dia dulu. Kalaulah lapisan ozon kita makin nipis, apa kesannya? Bahaya. Bahaya. Kenapa bahaya? Sebab sinar UV tu tadi tak ditapis dengan Yes, very good. So senang kata, lebih banyak sinaran UV boleh masuk. So senang kata, bila ada ozon, kita boleh tapis sinaran UV. Bila ozon tu makin nipis, senang kata lebih banyak sinaran UV tu boleh masuk. So sinaran UV ni akan jadi banyak. So sekarang kesan dia penipisan lapisan ozon ni adalah sinaran UV ni dapat masuk. So sinaran UV ni dia boleh menyebabkan banyak penyakit. Contoh penyakit paling famous adalah kanser kulit. Dia boleh merubah iklim dunia. Dan satu lagi dia boleh menyebabkan pertahanan badan kita jadi lemah. Senang kata, yang bahagian ni awak tengok sendiri, tengok apakah kesan sinaran ultra ungu. So saya cuma nak cakap penipisan lapisan ozon menyebabkan sinaran ultra ungu ni boleh masuk ke bumi. Nah, so sekarang soalan dia, macam mana lapisan ozon tu boleh nipis? Apakah faktor utama, apakah gas utama yang boleh menyebabkan lapisan ozon tu menipis? Tak boleh habis hari ni. Siapa tahu? Macam mana ozon kita boleh nipis ni? Dia start, saya bagi contoh bahan-bahan yang boleh menghasilkan gas, yang boleh menipiskan lapisan ozon. Antara peralatan-peralatan yang boleh menghasilkan gas yang boleh menipiskan lapisan ozon adalah aircon, peti sejuk, tin aerosol. So persamaan antara tiga-tiga bahan ni dia boleh menghasilkan gas apa? CFC. karbon dioksida. Yes, good. CFC. Jawapan yang betul adalah CFC. CFC ni nama penuhnya adalah chlorofluorokarbon. Namanya adalah CFC. So CFC ni dia banyak biasanya dalam ejen penyejukan. Maksudnya kan macam nak bagi kita sejuk, so dia ada gas tau. So nama gas tu adalah gas CFC. So CFC ni adalah chlorofluorokarbon. So CFC ni yang boleh menipiskan lapisan ozon. So boleh nampak tak kat sini? Kalaulah ozon tu kita cerita pasal dia penapis. Kalau makin nipis ozon, maksudnya lebih banyak sinaran UV tu boleh masuk. So macam mana lapisan ozon tu boleh menipis adalah disebabkan oleh CFC. Sampai sini okey tak? Nak cerita tu je lah. Sebab ada saya perasan tajuk bio. Okey, tajuk bio ni dia sebab saya ajar sains teras kan. Topik yang ni saya rasa macam dia lebih simplify. Sains teras pula dia lebih detail. So kat situ saya rasa macam saya takut sebab soalan saya tak tahu kan. Macam saya perasan ada cikgu matematik bagi tahu saya. Kalau soalan matematik, dia boleh tanya soalan tu adalah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Betul tak? Ada tak cikgu maths awak cakap macam tu? Tak ingat, tak lagi. Okey. Lepas tu saya perasan macam soalan SPM tahun lepas,
soalan tu sebenarnya ada pernah keluar soalan kertas soalan tu masa form 3. So siapa yang ingat masa form 3 cikgu dia ajar, dia boleh jawab soalan tu. Masa form 5 kita touch and go je. Rupanya soalan tu yang keluar. So saya risau ada kat situ. So sementara saya ingat saya cerita baliklah pasal penipisan lapisan ozon sebab saya takut korang dah lupa. Okay, now tadi kita kata ancaman alam sekitar paling utama adalah disebabkan oleh manusia. Now, manusia ni ledakan populasi manusia. Apakah yang dimaksudkan sebagai ledakan? Explode. Apa yang korang faham mengenai ledakan? Ledak. CFC. Oh, ada jawab. Huda kat sini ada jawab CFC. Sorry. Huda tak perasan. Apakah yang dimaksudkan sebagai ledakan? Okey, ledakan ni adalah apabila jumlah manusia ni meningkat secara sangat pesat. Okey, so itu yang kita panggil dia sebagai ledakan pertumbuhan populasi. Okey, disebabkan ledakan pertumbuhan populasi ini, dia menyebabkan kelestarian alam sekitar terancam. Kenapa kita kata makin banyak manusia, makin senang kata makin banyak manusia, populasi manusia yang banyak ni dia boleh mengancam alam sekitar, kelestarian alam. Kenapa kita kata makin banyak manusia dia boleh mengancam kelestarian alam? Kenapa? Tak tahulah cikgu. Okey, soalan ni dia macam soalan global kan. Soalan ni dia sebenarnya nak suruh awak fikir. Dan macam ni, maybe korang tak rasa lagi tau. Macam Malaysia, if I'm not mistaken, macam suami saya baru buat bancian penduduk Malaysia, nak tahu populasi penduduk Malaysia tahun lepas rasanya. Kita orang kena patut hantar ada berapa orang, whatever, kerja apa, semua tu kan. So maksudnya macam ni, saya ambil yang paling penting untuk Malaysia. Penduduk di Malaysia dianggarkan sebanyak 32 juta pada tahun 2019. Yang ni lah bancian tu kot. Agaknya lah rasanya 2 tahun lepas kot, saya dah lupa. Dengan kadar pertumbuhan penduduk manusia adalah 0.6. Jabatan Penerangan Statistik, okey, kenapa bancian ini penting? Bancian ini penting adalah untuk merancang pembangunan. Senang kata macam ni, macam kita nak tubuhkan satu sekolah. Contohnya macam dekat Puncak Alam, macam mana Sekolah Menengah Puncak Alam 3 tu dibina adalah disebabkan apabila pertambahan penduduk, okey, kita tahu makin ramai penduduk di situ, so maksudnya dia punya keperluan sekolah tu makin meningkat. So maksudnya satu sekolah menengah dekat Puncak Alam dah tak cukup. Therefore, bila kita buat bancian, penduduk Puncak Alam ni dah orang kata dah memerlukan sekolah menengah tu 2, so dia bina. Lepas tu dia tengok makin lama makin padat kawasan dekat Puncak Alam. Lepas tu kat Puncak Alam ada UiTM. So bila kita katakan ada kat UiTM, and then UiTM buat hospital. So bila ada UiTM buat hospital, maksudnya dekat situ dia memenuhi keperluan penduduk. So senang kata ledakan penduduk ni, ledakan pertumbuhan populasi manusia ni memaksa kita melakukan penyahutanan. Kenapa saya kata bila populasi manusia bertambah, kita terpaksa melakukan penyahutanan. Why? Soalan ni memang kena banyak fikir tau. Tajuk ni sebenarnya macam sample, tapi dia boleh tanya besar soalan ni. Kenapa saya kata makin banyak pertumbuhan populasi manusia ni, senang kata kita terpaksa melakukan penyahutanan. Yes, very good Ain. Adalah untuk pembangunan. Okay, so sebab tu bila populasi manusia bertambah, tengok kita terpaksa melakukan penyahutanan. Bila melakukan penyahutanan, kehilangan biodiversiti dan juga pemanasan global. Tahu tak dekat area Jalan Mota Dahari, korang tahu tak yang dekat UiTM pergi area ke Saujana, and then kita nak pergi ke arah Shah Alam. Okay, dekat situ sebenarnya adalah hutan simpan. Tahu tak dekat situ tu dulu bukan sekarang. Dulu, dia orang pernah nampak tapir melintas. Sebab tu ada satu signboard ditulis kat situ, hati-hati. Saya rasa Fatia punya area jalan tu, Fatia mesti tahulah. Dulu kat situ hutan tau. Bila dekat situ area hutan, sebenarnya dia banyak, orang kata ada banyak lagi haiwan. Dan masa dulu-dulu, ada orang boleh nampak tapir lalu. Sekarang saya rasa tapir pun dah tak ada lah. So basically, bila kita melakukan penyahutanan, okay, dia akan menyebabkan kehilangan biodiversiti. Okay, so hutan tu ditebang adalah untuk menyediakan penempatan, pembangunan dan kawasan pertanian.
Okey, now sekarang bila ramai orang, kita perlukan banyak bekalan air bersih. Okey, now bekalan air bersih ni macam logik air. Kalau awak perasan, logik air, dia memerlukan kita nak proses air bersih, sebenarnya dia menggunakan mesin. Dia menggunakan peralatan. Betul ke tidak? Nak proses. Korang pernah tak pergi loji air buat lawatan? Tak pernah kot. Pernah ke? Pernah tak? Saya dulu kecil-kecil masa sekolah rendah kan, tak tahu pernah buat open day ke macam mana. Loji air dekat Bukit Badung tu. So saya pernah masuk kat situ lah. Dia buat tour, dia cerita air tu diproses. Tak pernah. Okey, alahai. Sepatutnya kena buat open day kan, cerita pasal benda tu. Tapi saya tak tahulah. Tapi masa tu kita nampak lah macam mana air tu dibersihkan, dia menggunakan banyak mesin. Bila dia menggunakan banyak mesin, dia menggunakan banyak tenaga elektrik. Bila dia menggunakan banyak tenaga elektrik tu, nak run menghasilkan tenaga elektrik, dia menggunakan bahan bakar iaitu bahan api fosil. So senang kata, untuk menghasilkan air bersih, dia memerlukan kos. Okey, dia menggunakan kos. Dan satu lagi bukan saja kos, untuk menghasilkan air bersih, dia memerlukan tenaga. Penghasilan air bersih menghasilkan tenaga, menggunakan tenaga. Iaitu tenaga apa? Tenaga bahan api fosil. Okay, alright. So, dekat sini sebab tu kita kata kita kena jimat air. Sebab bila kita jimat air, kita kurangkan proses menghasilkan air bersih. Okay, so yang ini teknologi rawatan air digunakan. Okay, untuk tapi senang kata teknologi rawatan air ini digunakan menyebabkan peningkatan kos air. Okay, yang ini teknologi rawatan air ni adalah kalau awak pernah, kan kita ada satu kes biasanya kalau air, macam mana nak cakap, pencemaran sungai. And then loji terpaksa tutup sebab dia nak pergi rawat dulu pencemaran air tu. So ini adalah orang kata dia memerlukan kos jugalah. Okay. So ni tak ada masalah. Kita Selangor memang kadang ada masalah air bukan pasal kita tak banyak sungai. Adalah masalah orang yang tidak bertanggungjawab. Dia buang sisa toksik tu kat dalam sungai. Itu yang menyebabkan air tu tercemar. Bila air tercemar, so loji terpaksa shutdown, dia nak kena rawat dulu. So benda tu semua memerlukan kos. Alright. So far sampai sini boleh faham tak? Saya nak cuba laju tapi tak boleh lah. So far boleh faham tak? Boleh. Boleh saya teruskan. Alright. So, now. Okay, jom kita buat. Kita tengok aktiviti kejap. Amsyah nak siapa? Soalan nombor 1. Bagi awak relax dulu. Fatia. Fatia. Senang Fatia. Dia bagi yang senang je Fatia. Apakah aktiviti manusia yang memberi kesan negatif ke dalam sekitar? Penyahutanan. Ha? Penyahutanan betul kan? Penyahutanan. Yes, penyahutanan. Sorry. Saya yang sound trouble. Lagi penyahutanan? Lagi? Penyahutanan? Penyahutanan. Aktiviti utama yang menyebabkan kesan rumah hijau apa? Penyahutanan. Aktiviti manusia utama yang boleh menyebabkan pemanasan global apa? Dia start huruf P. Pembakaran. Ya, pembakaran. Very good. Puteri pun ada jawab kat situ. Yang menyebabkan eutrofikasi. Apakah aktiviti yang boleh menyebabkan eutrofikasi? Pertanian. Ya, very good. Pertanian. Nervous jawab masa dekat Google Meet ni kan berbandingkan kelas. Nak sebut nama saya. Ha? Oh ya ke? Sorry. Dia Gmail ni kan bila tak nampak muka kita banyak miscommunication tau. Kadang saya tak dengar suara awak lambat sampai kat saya. Bila saya tengok video tu saya baru perasan Fatia dah jawab. Kenapa saya tak cakap jawapan tu betul? So saya rasa bila dia sampai kat saya, dia delay tau. So jawapan dia adalah penyahutanan, pembakaran, okey, dan juga penternakan. Ini ni pertanian yang paling utama. Okey, nah Fatia, pilih seorang untuk jawab soalan nombor 2. Kalau saya pilih Amsyah, boleh? Boleh? Boleh.
Amsyah tak marah lah. Amsyah baik hati kan Amsyah kan? Amsyah. Okey, cepatlah Amsyah. Aktiviti pertanian. Oi, sebab dia bagi awak ni tau. Macam mana? Penghormatan sebab awak ambil pertanian. Sebab tu Fatia bagi soalan nombor 2 ni kat awak. Sebab soalan nombor 2 ni adalah aktiviti pertanian. Bagaimanakah aktiviti pertanian dapat menyebabkan kematian tumbuhan akuatik? So, apa mula Amsyah? Kenapa Uh, pertanian? Teruskan. Sebab apa tu? Sebab kita guna baja. Yes, very good. Okay, guna baja. Dalam baja tu ada apa? Belum dapat markah lagi. Dalam baja tu ada nitrogen dengan fosforus. Betulkan sikit. Nitrogen tu unsur. Dia nak mesti dalam bentuk ion. Nitrogen tu kalau bentuk ion adalah Ion nitrat dengan ion fosfat. yes, dalam baja ada nitrat dengan fosfat. So nitrat dengan fosfat berlebihan ni menyebabkan Menyebabkan kalau hujan tu yes, dia akan dialirkan ke dalam sungai. very good. And then Okay, nitrat dengan fosfat tu apabila hujan, nitrat dengan fosfat berlebihan tu akan mengalir pergi ke sungai. Bila dekat sungai tu dapat nitrat dan fosfat, apa jadi kat sungai tu? Menyebabkan apa? alga akan tumbuh. Very good. So alga yang tumbuh tu, keadaan ini kita kenali sebagai Eutrofikasi. very good, eutrofikasi. So bila eutrofikasi ni banyak sangat, apa kesan kepada hidupan akuatik? Hidupan akuatik tu dia tak dapat cahaya matahari secara terus ke dalam air. Lepas tu akhirnya, Akhirnya tumbuhan pula hidupan akuatik akan mati. yeah, bila akan mati siapa suka? Bakteria So, pengurai. yes, bakteria pengurai suka. So, bila bakteria, populasi bakteria pengurai ni makin banyak, apa jadi pada kandungan oksigen? Berkurang. Yes, bila kandungan oksigen berkurang, kita kata BOD tinggi ke rendah? Tinggi. Yeah, BOD tinggi. Kalau BOD tinggi, tahap pencemaran tinggi ke rendah? Tinggi kot. Yeah, very good. Tahap pencemaran adalah tinggi. So senang kata kalau kita nak minum air, kita tak nak air yang ada BOD tinggi. Sebab BOD tinggi merujuk kepada tahap pencemaran air tu juga adalah tinggi. Alright. Now, soalan ketiga. Amsyah nak siapa jawab? Tak sempat ni. Banyak sangat macam 6 label ni. Tapi kalau tahu, Amar, kalau saya tak buat latihan, saya tak tahu apa yang korang faham. Nanti saya cuba laju sikit. Saya ke? Okay, right. Soalan nombor 3 ya, Amar. Okay, macam ni. Kita buat sama-sama. Bagaimanakah peningkatan kepekatan gas rumah hijau boleh menyumbang kepada peningkatan suhu bumi? Bila gas rumah hijau, contoh gas rumah hijau yang paling famous adalah gas karbon dioksida. Apa jadi kalau gas karbon dioksida ni banyak sangat kat udara? Dia perangkat apa? Dia menyebabkan apa mula? Bila gas karbon dioksida ni banyak, dia akan menyebabkan suhu bumi meningkat. Macam mana bila gas karbon dioksida ni terlampau banyak dekat atmosfera, suhu bumi ni boleh meningkat? Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa boleh jadi macam tu? Amar, sebagai awak hint gambar ni. Kan aktiviti manusia pembakaran bahan api fosil, dia membebaskan gas karbon dioksida lebih. Yes. Gas karbon dioksida banyak sangat tu. Macam mana karbon dioksida okay. ada Yes, pembakaran tu menyebabkan Okey, betulkan sikit karbon dioksida terperangkap ataupun memerangkap? memerangkap. Oh yes, very good. Dia memerangkap siapa? Dia bukan diperangkap, dia yang perangkap orang. Dia memerangkap siapa? Karbon dioksida ni jahat, bukan dia mangsa. Karbon dioksida ni Merangkap haba kat atmosfera. yeah, dia memerangkap haba yang masuk ke dalam bumi tu. Senang kata cahaya matahari, sinaran cahaya matahari akan masuk ke bumi. Sinaran cahaya matahari tu ada haba daripada sinaran matahari tu akan dipantulkan daripada bumi. So,
haba tu akan terperangkap. So haba daripada sinaran matahari tu akan terperangkap. So itu yang menyebabkan meningkat. Okay, Wi-Fi problem pakai data. Sian korang. Okay, tak sabar tau. Siapa yang line tak bagus nanti awak tengok ni balik tau. Awak tengok recording. So peningkatan aktiviti manusia seperti pembakaran bahan aktif fosil meningkatkan pembebasan gas rumah hijau. Gas ini memerangkap haba yang menyebabkan peningkatan suhu bumi. Alah, korang dah tunjuk jawapan. Saya dah tunjuk jawapan. So wajarkan kepentingan mengekalkan sungai sebagai satu habitat. Ni saya jawab je lah. Hidupan akuatik membiak. Hidupan akuatik dapat membiak. Lepas tu, bila banyak ikan, banyaklah sumber protein. Bila banyak ikan, dapatlah peluang pekerjaan. So, menambah sumber pendapatan. Okay, so saya terus masuk 10.2. Perkataan. Pemuliharaan dengan pemulihan. Nampak macam sama tapi berbeza. So, yang ni saya laju je tau. So, saya bagi awak satu tips. Kalau pemeliharaan, awak ingat hutan simpan. Kita preserve dia punya keadaan asal. Sekejap Ini maintain. Ataupun bahasa Melayu panggil kekalkan. Kekalkan. Contohnya kita tak buat apa-apa. Kita terus wartakan. Okay. So macam hutan simpan belum. Macam malam tadi saya tengok, saya tak tahu yang pengakap punya tu dia buat pasal mangrove. Saya tak tahulah kalau pengakap korang tengok yang malam tadi ada yang mangrove paya bakar dekat Tanjung Piai Johor. So itu pun sebenarnya adalah salah satu contoh pemeliharaan. So maksudnya dia maintain ekosistem paya bakar. So maksudnya dia wartakan, tak ada siapa boleh masuk kat situ. Siapa kena masuk kena saman. Contoh hari tu paling famous kalau awak ada baca surat khabar ada lagi ke awak baca berita dekat Pahang yang ada durian Musang King diorang tanam dekat hutan simpan. Habis semua pokok durian Musang King tu semua dia tebang. So itu adalah dia salah, senang kata itu adalah kenapa dia orang buat macam tu, sebab dia orang pergi tanam pokok durian tu dekat hutan simpan. So bila satu tempat tu kita wartakan sebagai hutan simpan, senang kata apa-apa siapa masuk je kita boleh kenakan denda. Siapa-siapa tanam kat situ kita boleh musnahkan dia. So itu senang kata, sebab tu ada senang kata bila lah someone dia cuba nak merosakkan hutan simpan, dia akan kena tindakan undang-undang. Tapi untuk mewartakan satu tempat sebagai hutan simpan tu dia senang kata bukan senang lah. So hutan simpan yang paling famous adalah hutan simpan Belum Perak. Ini saya tak pernah sampai lagi dia. Okey, ataupun Tasik Kenyir sama kan? Tasik Kenyir saya pernah sampai lah. So senang kata pemeliharaan adalah mengekalkan. Keyword dia adalah kekalkan. So contohnya hutan simpan. Kalaulah pemeliharaan, kita nak cuba pulihkan. Okey, pemeliharaan ada dua. Satu adalah in situ, satu lagi adalah ex situ. In situ tu kita kekalkan habitat tu pada habitat asal. Kalau ex situ adalah zoo. Okey, so pemeliharaan adalah baik pulih. Keyword dia adalah baik pulih. So contohnya baik pulih kat situ, contohnya macam Lost World of Tambun. Dan juga zoo. Tetapi zoo kita kategorikan sebagai ex situ. So senang kata keyword dia, kalau pemeliharaan adalah baik pulih. Baik pulih keyword dia. Kalau pemulihan, tempat tu dah rosak. Pemulihan, tempat tu dah rosak, kita tanam pokok. Pemulihan, salah satu contoh pemulihan yang yang kita cuba buat adalah badak sumbu Sumatera tapi tak berjaya. So kalau katakanlah kita cuba nak membiakkan balik spesies haiwan atau tumbuhan yang hampir pupus, itu kita panggil dia sebagai pemulihan. So pemulihan yang paling famous sekali adalah penanaman pokok. So penanaman pokok adalah salah satu contoh pemulihan. Yang ini senang kata pemulihan ni adalah usaha membaik pulih, memperbaharui lah senang kata. Okay, so keyword dia, kalau saya kata hutan simpan termasuk yang mana satu? Pemeliharaan atau pemulihan? Hutan simpan.
Pemeliharaan. 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 Kalau saya kata zoo, Pemuliharaan. pemeliharaan. Kalau kita tanam pokok, Pemulihan. yes, pemulihan. Okay. So antara tiga ni, mana satu yang kita boleh buat? Pemulihan. Yes, yang kita boleh buat adalah pemulihan. Contohnya yang hari tu pemulihan, contoh paling famous adalah yang macam dekat Tanjung Piai tu kan. Dia orang pergi tanam pokok bakau. So sebenarnya kita dekat Malaysia, dekat Selangor ada. Tapi disebabkan kita COVID kan, kita sebenarnya mangrove kita, paya bakau kita, kita tak payah pergi jauh sampai Johor. Tapi Johor tu yang paling famous. Kita dekat Kuala Selangor pun ada. Dekat Raja Musa ada hutan simpan macam bakau tau. Saya pernah pergi kat situ. Saya pernah tanam pokok bakau kat situ. Itu pun adalah orang kata salah satu cara pemulihan. Masa tu kita buat ada student daripada Australia siap datang lagi. Dia nak tengok ekosistem paya bakau yang ada dekat Malaysia. So basically sebenarnya itu adalah salah satu aktiviti pemulihan. So yang korang tengok malam tadi tu yang kat Tanjung Piai tu, itu adalah salah satu aktiviti pemulihan. Okay, alright. Now, so ini dah sudah. So kita terus, yang ini saya terus lajulah sikit. So pemeliharaan tadi kita dah kata adalah usaha melindungi. Okay, kita maintain. Kalau keyword saya pemeliharaan ni adalah kekal. Kalau pelihara, baik pulih. Kalau pulih, memperbaharui atau memulihkan. So soalan dia in situ, contoh in situ adalah taman negara. Okay, taman negara saya ambil satu contoh paling famous, taman negara dekat Sabah yang dia nak menjaga populasi orang hutan. So maksudnya dia dudukkan, dia letak kat taman negara, so dia observe orang hutan tu, make sure spesies orang hutan itu tidak terancam. So itu senang kata, dalam taman negara ada dua usaha kat situ. Satu adalah pemeliharaan. Biasanya yang dipelihara adalah tumbuh-tumbuhan tu, dia maintain, jangan rosakkan. Dekat taman negara juga berlakunya pemeliharaan. Pemeliharaan ni biasanya dia cuba nak banyakkan balik spesies yang hampir terancam. Contohnya kalau ada tumbuhan-tumbuhan tu makin lama kita tengok makin sikit, so biasanya dia akan cuba tanam balik kat taman negara. Kalau kita tengok spesies-spesies haiwan tu pun makin lama makin terancam, dia akan cuba nak banyakkan balik spesies tu. Tetapi antara usaha kita yang dah gagal adalah badak sumbu Sumatera. Dan satu lagi kita mengalami terancam, spesies terancam adalah harimau. Saya tak ingatlah apa nama harimau yang Malaysia yang famous. Itu pun antara spesies-spesies terancam. So dia punya proses pemeliharaan dia adalah dengan cara diorang nak cuba banyakkan lagi haiwan-haiwan tu, spesies-spesies haiwan tu. Okay, kalau pemulihan adalah biasa macam saya kata, tempat tu dah rosak, kita cuba nak baiki. Tak ada masalah. Ni awak boleh boleh baca sendiri. Okay, yang ni you guys boleh buat sendiri. Okay, now saya terus nak masuk sini. Sebabnya kita ada masa lagi 15 minit. Amalan-amalan dalam melestarikan alam sekitar. So ini adalah amalan-amalan yang kita boleh buat. So amalan-amalan yang kita boleh buat adalah ni. Pertama adalah menggunakan pengangkutan mesra alam. Okay, keyword tau. Kalau apa-apa pengangkutan mesra alam adalah pengangkutan yang tidak melibatkan pembakaran ataupun menghasilkan gas karbon dioksida ataupun gas karbon monoksida yang sedikit. Sebab tu contoh-contoh pengangkutan mesra alam adalah basikal, lagi apa? Apakah contoh-contoh pengangkutan mesra alam selain basikal yang awak nampak tu? Macam mana kita boleh dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida ataupun pembebasan gas rumah hijau? Kita nak cuba kurangkan gas rumah hijau. Di bawah tajuk pengangkutan mesra alam. So apakah cara-caranya? Apakah cara-caranya? Macam mana kita nak cuba kurangkan kandungan gas rumah hijau? Pengangkutan mesra alam ni macam mana? Apa cara dia? Itu hybrid. Yes, kita pakai kereta hybrid and then kita menggunakan pengangkutan awam macam kita ada LRT, kita ada ETS, kita ada KLIA Transit. So senang kata biasanya kita pakai public transport.
Kalau kita nak gunakan kereta pun basically kalau boleh kereta tu couple tempat kerja yang sama. Okay, right. Now, penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Okay, kenapa penjimatan penggunaan tenaga elektrik ni boleh menyumbang kepada kelestarian alam? Macam mana ini cara dia boleh maintain alam sekitar? Kenapa kita kata bila kita menjimatkan elektrik, kita boleh menyumbang kepada kelestarian alam? Kenapa macam tu? Kurang pembakaran Kurang macam mana? fosil. Yes, very good. Senang kata, kita nak hasilkan tenaga elektrik ni tenaga elektrik ni tertinggal elektrik. Tenaga elektrik ni sebenarnya dekat kawasan, mana yang saya nak cakap, saya ni bukannya teori sangat fizik. Senang kata kita panggil dia generator yang menghasilkan elektrik. Saya rasa bahasa saya tak cantik ni. Kawasan yang, senang kata macam mana, saya ajar bahasa form 3 dulu tapi saya lupa. Senang kata tenaga elektrik yang kita dapat ni, okay, punca utama dia adalah daripada pembakaran bahan api fosil. Bila kita jimatkan tenaga elektrik, kita dapat mengurangkan mengurangkan pembakaran bahan api fosil. Okay. Lepas tu konsep 5R. Yang ni nanti kita bincang. Penggunaan tenaga alternatif, pengurusan sisa domestik, kawalan biologi dan penjimatan menggunakan air. Okay, now kita ambil kat sini Now, tadi kita kata konsep 5R. Konsep 5R ni kita boleh buat. Pertama adalah rethink, kedua adalah repair, ketiga adalah reuse, keempat adalah reduce, kelima adalah recycle. Yang sini saya nak betulkan recycle. Okay. Recycle ni maksudnya guna semula, bukan jadikan benda baru. Dalam video saya silap. Recycle guna semula, maksudnya kita recycle botol tu kita recycle, and then bila dia sampai kat tempat recycle, botol tu akan recycle menjadi botol balik. Itu yang kita panggil dia sebagai recycle. Okay, macam kertas tu dia akan recycle menjadi kertas balik. So recycle dia akan diguna semula menjadi bahan asal. Kalau asalnya kertas, dia akan jadi kertas balik. Itu yang kita panggil dia sebagai recycle. Okay, now kita start dengan rethink. Apakah yang awak faham mengenai rethink? Apakah yang kita faham mengenai rethink? Okay, now saya bagi awak satu contoh. Okay, saya cakap industri fashion adalah antara industri-industri yang boleh menyebabkan pencemaran. Setuju atau tidak? Industri fashion, industri baju, industri tekstil adalah salah satu industri yang boleh boleh menyebabkan pencemaran. Awak setuju ke tidak? Ini soalan ni sebenarnya boleh tanya banyak. Setuju? Mestilah setuju. Okey, kalau setuju, apakah faktor-faktor, apakah awak punya point yang support saya punya statement tu? Kenapa awak kata industri tekstil? Kenapa saya kata industri tekstil, industri fashion boleh menyumbang kepada pencemaran? Yang ini kan korang kena buat research sendiri tau. So yang ini berdasarkan apa yang saya baca. Okay, macam sebenarnya pakaian-pakaian yang korang beli, contohnya korang ada beli baju yang branded ke whatever, benda tu murah. Wow, bestnya. Katakanlah kalau awak buat sendiri pun tak sampai macam tu. Contoh macam saya lah paling senang. Saya katakanlah kalau saya beli buat baju kurung, upah je dah RM70. Kalau saya beli baju siap, RM50 saya dah boleh dapat. So bila lah harga tu murah, so kita boleh beli banyak. Terlampau banyak. So bila kita beli terlampau banyak, kita menyebabkan kita tak semua benda tu pakai. So akhirnya kita akan buang benda tu. So sebenarnya yang ini adalah satu benda argument yang saya tak tahu. Dua betul. Awak cakap betul, awak setuju pun saya terima, tak setuju pun saya terima. Ini adalah soalan kibat. Okay, kalau saya kata industri fashion atau tekstil boleh menyebabkan pencemaran sebab bila kuasa membeli tu terlampau tinggi, baju terlampau murah, korang beli terlampau banyak. Bila korang beli terlampau banyak, dia akan, baju yang korang pakai tu korang takkan pakai selalu kan. So akhirnya akan dibuang. So bila kita buang, tak semua baju tu kita boleh recycle. So dekat kawasan pelupusan sampah, sisa-sisa sampah daripada baju tu makin lama makin banyak. Dia boleh menyebabkan pencemaran. Macam kita, sebab kuasa membeli kita adalah tinggi, so kita beli banyak baju kita tak rasa apa.
Okay. Tapi baju-baju tu semua akan dilonggokkan dekat pelupusan sampah. Tetapi ada satu lagi defense, disebabkan kita ada kuasa membeli, kita boleh menjana pendapatan negara. Setuju ke tidak? Betul tak? Perempuan ni adalah satu kaum yang boleh menjana ekonomi negara. Setuju ke tidak? Lelaki tak ada hal. Okey, setuju. Sebab perempuan ni kuasa membeli ni adalah sangat tinggi. Kita ada banyak baju tu, cerita tudung lah. Tudung warna pink perempuan, dia punya tone color tu ada banyak. Dia tak boleh settle down dengan satu je. Okay? Dia ada pink belacan, dia ada pink flamingo, dia ada pink whatsoever, plum pink, semua banyak tu kan. Alright. So basically memang kita ada kuasa membeli tu. Tetapi dia menghasilkan banyak benda yang korang tak pakai tu, lama-lama dia akan dibuang. So sebab tu tapi kita perempuan susah kot. Sebab tu kita kena ada satu bahagian adalah rating. Tapi senang kata bagi bahagian yang ini untuk saya adalah dia masih lagi di-argue. Saya kata kalau awak setuju pun betul, kalau awak tak setuju pun betul. Kalau awak setuju, awak cuba nak savekan alam sekitar. Kalau awak tak setuju, awak support dasar ekonomi. So maksudnya awak nak bagi ekonomi tu tinggi. So basically sebenarnya every baju yang korang pakai dan baju tu murah, sebenarnya ada label, ada buruh paksa yang dibuat untuk satu baju tu. Ini bukannya saya nak cerita macam mana, yang ni awak kena tahu dia punya fakta dia. Baju-baju, kalau korang perasan, ada baju dia akan tulis daripada Bangladesh. Kebanyakan ada sekarang baju dia banyak Bangladesh. Dulu macam Vietnam kot. Kalau korang perasan, mostly of the t-shirt, baju tu daripada Bangladesh. Awak tahu tak baju-baju t-shirt yang diperbuat daripada Bangladesh ke mana tu, sebenarnya baju tu asalnya adalah daripada konsep buruh yang nak buat baju awak tu adalah terpaksa kerja. Macam mana nak cakap, dia menyeksa labor tau. Saya tak ingat bahasa yang cantik. Senang kata, diorang bagi upah kepada buruh yang buat baju tu terlampau murah. So saya nak cakap kapitalis lah. Yang orang yang saya tak nak sebut mana-mana baju yang famous, orang tu dia ambil untung banyak. Dia paksa buruh kasar tu, okay, dapat gaji sedikit, and then dia boleh jual murah kat awak rasa murah sebab awak mampu. Tetapi untuk orang tu, okay, owner tu, dia untung paling banyak. So kita panggil tu macam dasar kapitalis. So kat situ dia punya argue biasanya adalah disebabkan kita menggunakan dasar labor tu. Dan satu lagi, bila baju tu terlampau murah, awak beli banyak, dia boleh menyebabkan banyak berlakunya pencemaran. So yang ini adalah satu benda yang kita tak sedar. Tapi sebenarnya benda tu dia berlaku banyak, and especially dekat negara-negara third country. So sebab tu baju-baju, kebanyakan kalau awak beli baju t-shirt, awak akan perasan dia sekarang banyak, kalau saya tak silap banyak dia tulis kat situ daripada Bangladesh. Saya rasa lah, tak adalah. China saya rasa dah tak jumpa. Sebab kat situ kenapa? Kat situ adalah tenaga buruhnya adalah paling murah sekali. Tu just for your knowledge lah. Untuk sesiapa yang minat baju, saya tak tahulah saya nak cakap macam mana kan. Korang beli tu, korang rating slow-slow lah. Sebab satu baju yang korang beli tu sebenarnya ada tenaga buruh yang dipaksa kat situ. Kalau korang rajin baca, korang akan baca kat situ. Sedih lah cerita dia sampai ada satu bangunan tu meninggal, dia orang buat tak kisah, dia buat kilang yang baru. Tu cerita dia macam buruh paksa bahasa dia. So itu adalah senang kata, itu just for your knowledge lah. Okay, right. So kawalan biologi ni korang dah belajar. Okay, saya nak cerita pasal upcycle ni sebenarnya. Okay, dan juga penjimatan air ni korang boleh belajar sendiri. Kawalan biologi, contoh kawalan biologi paling famous, kalau saya kecil-kecil dulu, saya tak berani pergi kebun kelapa sawit. Tahu tak kenapa saya tak berani pergi kebun kelapa sawit? Kalau kecil-kecil dulu. Sebab tu kalau kat kebun kelapa sawit selalu ada banyak ular melintas. Sebab memang ada orang dia bela ular dekat kelapa sawit sebab nak makan burung hantu. So basically sebenarnya kalau korang lalu, kalau saya nak balik Puncak Alam pun biasanya dekat kawasan yang kampung-kampung tu memang biasa sangat ular melintas. So biasanya dekat kawasan kelapa sawit memang banyak ular. So kat situ korang careful lah. Sebab ular tu dia makan tikus. Okay, so itu adalah kawalan biologi. So saya nak cerita yang ini. Recycle and upcycle. Yang ini tak ada kat dalam nota bio awak. Tapi ini adalah dalam sains teras tau. Kalau recycle, kita kumpul botol kaca, kita hancurkan, kita jadi botol kaca balik. Tetapi kalau upcycle, kita potong botol kaca, kita jadikan benda tu
lebih up. Ni kualitinya lebih tinggi. So upcycle, nama dia pun up. Kualiti asalnya botol biasa, kita upkan dia punya kualiti, upkan dia punya darjat, dia jadi cawan yang cantik. So itu beza recycle dan upcycle. Recycle, kita jadikan benda asal tu balik. Recycle. Kalau upcycle, daripada botol tu biasa-biasa je, kita upkan dia atau upgradekan dia, jadikan minuman, gelas minuman. So nampak beza tak? Boleh Okay. Kenapa tadi saya kata industri baju tu adalah salah satu industri yang boleh menyebabkan pencemaran? Tak semua baju kita adalah diperbuat daripada cotton. Ada baju kita adalah sintetik, which is plastik. So baju-baju tu kalau kita buang, kalau kita buang, dia akan jadi mikroplastik. Mikroplastik ni susah nak terurai. Dan mikroplastik ni bila ikan makan, ikan tu boleh mati. Kalaulah mikroplastik ni senang kata dia boleh mengganggu rantaian makanan. So senang kata baju yang korang pakai, kalau baju ni tak kot, baju jersey yang korang pakai, normalinya adalah daripada ada sikit-sikit elemen plastik. Tapi ada baju yang diorang dah buat, baju tu adalah baju degradable ataupun baju daripada recycle. If I'm not mistaken, Adidas rasanya, Adidas dia ada satu baju atau jaket dia ada tulisan itu adalah recycle. Tapi masalah baju recycle ni, harga dia mahal. Kita nak support recycle. Tapi satu recycle, jaket recycle, harga dia 200 lebih. Of course lah awak rasa macam nak beli pun agak-agak, awak nak support produk recycle. Tapi masalah the price. The price is quite expensive. So itu dia punya, orang kata dia punya nak cakap apa, dilema. So dilemanya ada memang macam saya kata contoh macam Adidas, dia cuba nak support alam sekitar, dia buat recycle, baju daripada recycle. Tapi ada satu downside dia, harga dia mahal sedikit. So yang beli tu biasanya ada orang yang mampu yang dah kerja, something macam tu. So itu ada baik dan buruk dia, okay, untuk recycle. Okay, now tapi untuk saya itu adalah pendapat individu tau. So cuma saya bagi awak idea. So korang fikirlah lepas ni kalau korang nak beli apa-apa, you guys fikir sama ada korang nak sangat ke ataupun korang perlu. So benda yang korang perlu dan what I want, what I need is two different things. So basically everything, saya mengingatkan diri saya sendiri. Saya bukannya cerita untuk awak, saya mengingatkan diri saya sendiri. Kalau saya nak beli something, saya kena fikir, is it what I want or what I need? So apa yang saya nak dan apa yang saya perlu adalah two different things. So things like that. Okay, so basically itu just peringatan pada saya dan juga untuk awak. Okay, right. So upcycle, macam ni lah. Saya tak tahulah saya boleh buat ke tak. So ini adalah upcycle. So maksudnya daripada botol ni dia up kan, kita boleh jadikan dia plus penyapu. So ini kita panggil dia sebagai upcycle. Ada tak contoh-contoh upcycle yang korang tahu? Saya rasa contoh upcycle yang saya pernah nampak, ada orang, saya pernah tengok ada orang tu dia buat daripada kertas surat khabar ke dia gulung-gulung tu, lepas tu dia boleh buat pasu. Korang pernah nampak tak? Saya tak tahulah siapa buat tu. Saya pernah nampak. Dia gulung-gulung kecil-kecil tau. Lepas tu dia buat macam mana, dia buat craft tangan, lepas tu dia boleh jadi pasu yang cantik. Korang pernah nampak tak? Benar. Kan? Yes, dia buat bakul kan? So kalau saya rasa itu antara salah satu contoh upcycle sebab daripada kertas tu dia bukan jadi kertas balik kan. So itu adalah upcycle. So hari ni sebenarnya saya nak cerita pasal recycle dengan upcycle. Tu yang saya takut. Dalam buku teks awak bio dia cerita sikit. Tapi dalam buku teks sains teras dia cerita benda tu panjang. So cuma saya nak bezakan kat sini adalah recycle dari benda asal. Upcycle kita upkan balik. Kita upkan dia punya potensi tu. So itu yang kita panggil dia sebagai upcycle. So kesimpulannya amalan-amalan yang kita boleh buat ada 7. Okey, pertama adalah pengangkutan mesra alam. Okey, pengangkutan mesra alam, penjimatan tenaga elektrik, konsep 5R, penggunaan tenaga alternatif yang boleh diperbaharui. Contohnya ini adalah tenaga angin, matahari. Matahari ni saya pernah nampak kat Sepang. Ada satu kawasan tu saya panggil solar farm. Dia ada satu panel solar. Saya tak tahulah syarikat tu guna untuk apa. Tapi solar farm tu is very interesting. Dia ikut cahaya matahari tau. Dia ada banyak panel solar. Kalau cahaya matahari tu, dia bergerak ikut cahaya matahari tau. Kalau cahaya matahari tu sengit, dia sengit. Kalau cahaya matahari tu tegak, dia tegak. Kalau cahaya matahari tu dah nak
ke tepi, dia ke tepi. So itu kita panggil dia ada satu tempat tu namanya adalah solar farm. Okay, so itu adalah penggunaan tenaga alternatif yang boleh diperbaharui. Okay, kemudian kita ada pengurusan sisa domestik. Pengurusan sisa domestik ini adalah sisa-sisa daripada kilang. Tapi kadang-kadang ada orang tidak bertanggungjawab, dia pergi buang sisa-sisa kilang ni kat sungai. Itu yang menyebabkan sungai kita tercemar, yang itu yang kita punya bekalan air bersih tu terputus. So Selangor kita ada masalah di sini. Selangor kan banyak kilang kan. Masalahnya kalaulah orang tu didenda, senang kata kalau awak perasan, kalaulah awak rajin baca news, saya tak sure lah sama ada murah sangat ataupun kilang-kilang tu kaya sangat. So every time dia didenda, kilang tu akan buat benda yang sama. So maksudnya saya tak tahulah sama ada kalau dia buang sisa toksik tu dekat dalam sungai and then dia didenda, dia tetap lagi untung. So which is kat situ kita tak tahu. Tapi kalau you guys rajin baca, sebenarnya orang yang melakukan pencemaran buang sisa domestik kat sungai ni sebenarnya adalah daripada orang sama. Maksudnya dia bukannya ada pernah, itu kes pertama dia, itu adalah kes kedua. Dan bila dia orang bayar, dia orang punya saman, dia orang tak ada rasa apa-apa, berapa bulan lepas tu dia orang buat balik. So saya tak tahulah sama ada dia orang kaya sangat ataupun nilai saman tu adalah, nilai denda tu adalah terlampau sikit. So which is saya tak tahulah. Okay. Kemudian kita ada kawalan biologi, kita ada penjimatan penggunaan air. So antara 7 ni, kita, amalan kita sebagai seorang individu, apakah yang kita boleh buat? Kilang-kilang tak nak tutup kan? So nak buat macam mana? Susahlah. Yang ni no comment lah Adam. Maksudnya kita tak, kilang tak tutup tapi pada masa sama kalau tak kerja ada family yang tak dapat makan. So basically itu yang kita punya entahlah, saya dalam fasa ni saya tak tahu saya nak komen macam mana kan. So basically saya rasa kesian juga kalau kilang tu tutup. Saya kesian kat orang bawah, tapi kita geram dekat company toke tu kan, which is saya susah nak komen benda tu. So malas nak komen benda yang kalau kita komen pun tak ada it make any difference kan, it make no difference at all kan. So yang tu saya macam, saya doa banyak-banyak semoga dipermudahkan, semua orang semoga dipermudahkan. Cuma kita berbalik pada sini, apakah amalan-amalan yang kita boleh gunakan untuk menjaga kelestarian alam? Yang ni saya nak real sikit ni tau. Yang ini kita bukan main-main tau untuk jawab pressure. Yang ini sebenarnya untuk saya dan juga awak. Apakah yang kita boleh bantu untuk menjaga alam sekitar? Sebab kita fikir alam sekitar, pokok, haiwan tu tak boleh cakap. Kita manusia sebaik-baik ciptaan Tuhan, sepatutnya kita yang kena jaga alam sekitar. Kita bertanggungjawab. Bukankah kita manusia khalifah di bumi ini? Dan sepatutnya kita yang kena protect alam sekitar kita, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Tadah air hujan, yes. Okay, Uda, kenapa kita nak tadah air hujan? Macam mana? Okay, Uda, soalan saya. Kalau awak tadah air hujan, lepas tu air hujan tu awak gunakan untuk apa, Uda? Tadah air hujan is... Yeah, siram pokok. Saya ingat dulu arwah nenek saya kan kat mana-mana lah masa saya kecil-kecil kan. Kat mana-mana rumah yang tinggi kan dia ada atap kan. So kat kawasan air yang laju tu dia mesti ada satu tempayan besar. Lepas tu dalam tempayan tu kadang ada ikan dalam tu. So basically yang itu adalah salah satu cara sebenarnya amalan kepada kelestarian alam. So maksudnya ada polah besar tu kan. Dan satu lagi sebenarnya manalah tahu boys kan one day korang boleh buat. Macam saya pernah cakap dekat hospital Cyberjaya, Putrajaya adalah satu tempat bandar terancang. Hospital Cyberjaya dia nak pump air toilet dia, sebenarnya dia pump air toilet dekat hospital Putrajaya, dia menggunakan air tadah hujan. Dekat kawasan atas bangunan dia tu ada satu tong besar, dia kumpul air hujan. So air hujan dia digunakan untuk flush toilet. So flush toilet dekat hospital Putrajaya menggunakan air tadahan hujan. Dan satu lagi Putrajaya adalah satu bandar terancang. Kebanyakan bangunan Putrajaya dia menggunakan konsep teknologi hijau. Dia menggunakan konsep cuba mengurangkan gas rumah hijau lah. Yang tu kita akan belajar dalam bab seterusnya. Okay, so kalaulah kita nak guna, kita adalah ni pengguna pengangkutan mesra alam, penjimatan tenaga elektrik, dan satu lagi, apa lagi kita boleh buat? Konsep 5R,
dan satu lagi penjimatan air. So daripada 7, kita boleh buat 1, 2, 3. Ni tak boleh. 3, 4. So daripada 7, kita boleh amalkan 4. Yang ini kita buat slow-slow lah. Yang ini saya rasa perempuan kita struggle untuk 5R tu kot. Untuk rating beli baju tu. Tapi sekarang tengah zaman PKP ni kan, pandemik ni kan, korang nak beli baju pun korang nak pergi mana? Rasa korang tak beli baju kot. Apa korang beli time-time ni? Rasanya beli makanan kot. Beli mana? Bundle kat sini mana? Rasa saya tak pernah jumpa lagi lah. Right. So kat situ saya rasa mana-mana beli baju tu janji dia cantik. Tapi cuma saya nak bagi tahu, kalau lah korang suka beli baju, korang fikir kat situ lah. Tapi susah lah perempuan. Dia ada perempuan ni saya perasan dia cepat bosan. Dia kalau boleh baju tu dia pakai 2 kali ke 3 kali. Lepas tu dia rasa macam dia tak feel. Cara dia nak naikkan semangat dia pakai baju baru sentiasa. Which is saya tak nak cakap jauh, anak saya yang perempuan tu pun macam tu. Yang nombor 2. Saya rasa macam yang gitu tu lain sikit lah. Yang tu saya nak kena educate dia lebih sikit lah kan. Dia tak boleh pakai baju tu banyak kali. Dia rasa macam mata dia cepat bosan. Okay, bukan mata orang lain. Dia pakai baju tu bukan untuk try to please anybody. Ada orang perempuan dia macam ni. Dia pakai baju tu for her own satisfaction. Dia pakai baju yang cantik bukan nak tarik perhatian orang. Dia rasa kalau dia pakai baju tu lawa, dia rasa happy pada diri dia sendiri. So memang perempuan ada begitulah. So saya tak payah fikir jauh, anak saya macam tu. Which is mula-mula saya pelik sebab saya bukan orang macam tu. Sebab saya boleh pakai baju tudung yang colour yang sama everyday, tak ada masalah untuk saya. Tapi kalau untuk anak saya yang tu, dia tak boleh. Dia stress pakai baju yang sama. Okay, so setiap orang tu berbeza kan. Alright, so kita ada lagi 5 minit. So saya rasa saya tak sempat sampai kat sini. Cuma saya nak cerita pasal security makanan sikit je. Security makanan macam ni tau. Security makanan Malaysia, kerajaan kena pastikan penduduk Malaysia ni tidak ada yang ke buluh. So macam mana kerajaan Malaysia boleh memastikan tiada rakyatnya yang ke buluh? So negara mesti ada satu orang kata satu saya tak tahu nak panggil apa ni. Kita panggil dia sebagai security lah, tanggungjawab kerajaan menyediakan makanan kepada rakyatnya. Dalam security makanan ni dia terdiri daripada 4 komponen yang penting. Pertama adalah ketersediaan. Maksudnya beras cukup ke tidak? Benda tu ada tak? Cukup ke tak? Lepas tu akses makanan. Okey, kemudian senang tak nak beli? Maksudnya dekat mana-mana kedai ada tak jumpa beras? Ada. Okey. So senang kata pertama kita nak make sure cukup tak? Bekalan beras cukup ke tak? Kedua, beras tu senang tak kita dapat akses? Okey. Ketiga, beras yang kita makan tu cukup ada nutrien dia tak? Maksudnya orang tu makan tu dapat tenaga yang cukup tak? So itu adalah penggunaan makanan. Maksudnya make sure beras tu mesti ada nutrien yang cukup. Okey, ini adalah nombor 2. Nombor 3, dan juga kestabilan. Yang dekat sini beras tu kita boleh dapat every time tak? Maksudnya tiap-tiap hari ada tak beras tu? So kalau tiap-tiap hari ada, so itu kita panggil dia sebagai kestabilan. Maksudnya tak adalah beras tu ada setahun sekali. Macam selalunya tak stabil adalah minyak. Sebab kadang minyak orang beli terlampau banyak. Sebab tu dia ada harga dia. Sebab tu ada kedai dia cakap satu family boleh beli minyak 3 paket je. Tak boleh lebih. So itu untuk apa? Itu untuk mengekalkan kestabilan bahan tu. So senang kata Malaysia, kerajaan Malaysia memastikan rakyat dia cukup dengan makanan, dia mesti ada security makanan. Security makanan terdiri daripada 4 aspek. Pertama adalah ketersediaan, kedua adalah akses, ketiga adalah penggunaan makanan, keempat adalah kestabilan. Kemudian kita nak make sure makanan itu berkualiti. Okay, kita ada security makanan, kita ada dia punya KPI, kita ada agensi yang nak memastikan makanan, beras tu semua adalah beras yang berkualiti, nutrien dia cukup. So macam mana kita nak pastikan makanan-makanan yang ada dekat pasaran kita ni punya equality yang cukup, pewarna tu tak too much, tak adalah korang makan jajan tu dalam masa 5 hari tiba-tiba boleh kena kanser. So maksudnya certain makanan, kandungan-kandungan dalam tu dikontrol. So kita ada agensi-agensi yang memastikan makanan tu dalam kualiti yang betul, which is kita pakai good manufacturing practice dan juga hazard analysis
Critical Control Point, which is satu GMP, satu lagi adalah HACCP. Okay, so halal adalah salah satu contoh produk yang ikut spesifikasi HACCP dan juga GMP. So saya nak cerita pasal Malaysia. Halal dekat Malaysia tak sama dengan halal dekat Thailand, tak sama halal dekat China. Kalau halal dekat Malaysia, dia mesti ikut HACCP dengan GMP. Halal tak semestinya daging tu kena sembelih. Awak nak tahu tak, halal nak dapat satu label halal tu adalah sangat susah. Halal ni, kalau saya nak cerita pasal halal, daging halal, katakanlah saya ambil Ramly Burger. Daging burger Ramly tu. Macam mana daging burger Ramly tu boleh dapatkan status halal? JAKIM ke? Saya takut saya salah sebut je. JAKIM ke yang nak tentukan status halal? Agensi yang menentukan status halal ini, dia akan pergi dekat tempat sembelih lembu, dia tengok kat kawasan sembelih lembu tu cara disembelih betul ke tak, dia pergi kilang tu, cara nak proses kilang tu, cara nak proses daging tu bersih atau tidak, and then bila dia tengok the flow daripada awal sampai akhir, dia bersih, okay, so barulah kita dapat sijil halal. So kesimpulannya, nak dapat sijil halal ni sebenarnya dia bukan kita tengok daging tu disembelih ke tidak, kawasan dia, tempat kerja dia mesti bersih. Bukannya tak ada arak sahaja, bukannya daging tu tak ada babi, bukannya dia tak ada whatsoever benda-benda yang terlarang. So kawasan tu mesti bersih. So basically untuk mendapatkan status halal adalah susah. Dan satu lagi untuk saya, halal tu satu kawasan tu mesti tak ada arak if I'm not mistaken. Sebab tu kadang-kadang ada hotel dia susah nak dapat status halal tau. Sebab dekat kawasan tu saya tak ingat lah mana-mana agensi dia query macam mana dia orang boleh bezakan yang sama, so orang tu tak boleh nak bagi status halal. So status halal ni adalah salah satu status yang susah nak dapat. Tapi kenapa status halal ni penting? Status halal sebenarnya bukan menyusahkan orang. Status halal ni sebenarnya dia nak make sure makanan itu adalah berkualiti dan bersih. Okay, so itu je saya nak cerita pasal halal. Sebab tu dia ada dalam buku teks awak. So sekarang boleh faham tak? Halal tu tak semestinya dia mesti tak ada arak, dia tak ada pork. Daging tu mesti kena sembelih. Halal tu sebenarnya more than that. Halal tu kawasan tu mesti bersih. Okay? Are you okay? So untuk yang for the non-Muslim, korang tahulah itu halal. Tak semestinya halal tu katakanlah kat kedai tu dia tulis no pork. It doesn't mean kalau dia tulis kat kedai tu no pork, yang Malay, yang Muslim boleh masuk sebenarnya. Sebenarnya kita kena make sure halal itu adalah bersih daripada segi tempat. Tapi bagi saya dia bergantung pada awak. Kalau awak rasa benda tu 50-50, janganlah masuk. Tapi kalau awak confident, masuklah. Sebab kalaulah awak terlampau overthinking, korang tak boleh duduk overseas. Sebab kalau korang duduk overseas, tak semua kedai ada halal. Kan? Tapi kalau kita kat Malaysia, halal ni tak susah untuk kita. Okay? So do you have any problem? Saya rasa macam bebel banyak ni. Dah habis masa ni. Ada 2 minit lagi, 3 minit lagi. Okay tak? Okay lah. Jom kita buat latihan. Okay, tadi kita berhenti kat siapa? Hari ni saya rasa macam lecturer je. Saya yang membebel. Saya tak tahulah. Saya rasa macam ada orang tidur ni. Okay, nak siapa Kita nak siapa? Tadi kita berhenti kat Amsyar ke Amsyar? Amar, is it? Bukan. Berhenti kat siapa? Amar cikgu. Okay, Amar nak siapa Amar? Amar, soalan ni, nombor 1. Senaraikan 4 komponen dalam security makanan. Security makanan ni mesti ada 4 komponen. Amar nak siapa jawab? Yang Farisha tu budak baru ke? Farisha. Okay, Farisha jawab Farisha. Bagi dia. Ya. Okay, Farisha. Farisha, makan ke? Tak. Apa? Tak ada. Okay, tak ada Farisha. Amal lain. Oish. Huda. Alamak, saya punya. Okay, Huda. Cuba jawab, Huda. Saya kena tendang ni. Okay, cuba. 4 komponen dalam security makanan.
Ketersediaan makanan, akses makanan, penggunaan makanan, kestabilan makanan. Hebat. Okey dah, soalan seterusnya tau. Saya baca dulu. Okey. Pada pendapat anda, apakah tanggungjawab seorang pengusaha makanan untuk menjayakan sekuriti makanan? Sekuriti makanan ni ada dua agensi untuk menentukan sekuriti makanan. Okey. Sekuriti makanan ni dia ada panduan. Okey, so panduan dia ada dua tadi saya cakap. Awak pakai short form je. Macam contohnya makanan halal. So untuk mendapatkan makanan halal ni dia ada panduan. Okay, so ada dua jenis panduan. Apakah tu? Apakah dia? Katakanlah Huda awak nak buka kedai. Awak nak make sure kedai tu dapat spesifikasi halal. Spesifikasi halal ni dia mengikut dua panduan untuk sekuriti makanan. Apakah itu? Huda nak siapa jawab soalan tu? Line saya macam siput lah. Insyirah kot. Insyirah. Okay, boleh Insyirah. Insyirah, awak nak buka kedai. Kalau awak nak buka kedai, dia nak dapatkan status halal, kita ada ikut dua panduan untuk sekuriti makanan. Apakah panduan tu? Digunakan apa? Satu, panduan apa? Tak ada Insyirah. Okay, saya jawab tau. So panduan dia kalau korang nak buka kedai makan yang dapat status halal, korang kena ikut panduan GMP dan juga satu lagi HACCP. GMP ni adalah Good Manufacturing Practice and then HACCP adalah Hazard Analysis and Critical Control Points. Okay, right. Last question. Jika anda seorang majikan, sebuah pejabat swasta, cadangkan 5 langkah penjimatan tenaga elektrik. Maksudnya awak toki kedai. Okay, kalau ada orang kata, korang kedekut. Tapi sebenarnya bukan kedekut tau. Okay, korang cuba nak menjaga alam sekitar. Okay, Farisha cakap lain dia tak bagus. So macam mana kalau korang seorang toki majikan, korang cuba nak menjaga kelestarian alam. Apakah yang awak cuba, apakah cara saranan awak kepada awak punya pekerja-pekerja tu untuk menjaga kelestarian alam? Korang ada satu kedai ke? Korang ada satu pejabat ke? So apa cara dia korang boleh menjaga kelestarian alam? Amalan-amalan untuk maintain kelestarian alam. Okay, Nuri Aisyah cakap tutup Swiss bila perlu. Very good. Lagi? Lagi? Start broadcast. Tak payah buka kipas, buka tingkap ke? Wah, very good. Buka tingkap. Okay, buka tingkap. Okay, lagi? Lagi? Okay, so satu lagi kalau yang macam husband saya punya company, if I'm not mistaken, sometimes kan ada Chinese kalau dekat bandar, dia lebih lagi pandai, dia dah expose tau, bukan saya kata dia pandai, dia dah expose pasal recycle ni. Salah satu contoh adalah recycle paper. So which is dia tak akan buang kalau majikan husband saya, dia nak check kertas tu make sure kertas tu depan belakang memang dah berprint. Maksudnya kalau dia nak print something kan, benda yang dia dah nak read ke, dia macam ni. And then diorang dah try, sebenarnya diorang dah start lama, apa-apa minit ke apa diorang buat paperless. Diorang takkan print. Tapi saya tak boleh lah. Macam husband saya memang selalu buat kerja pakai iPad. Tapi saya tak boleh, saya memang kena print. So basically diorang cuba buat benda tu paperless. Diorang takkan print kalau benda tu tak perlu, and then kalau diorang nak print juga, diorang akan make sure kertas yang sama tu. And then diorang buat satu kertas tu, kalau kertas tu boleh di-recycle, dia buat satu box. Dia ada box untuk recycle. Kalau ada botol pun, dia letak botol tu adalah dalam botol tu satu box. So itu adalah salah satu cara dia recycle. And then dia gunakan lampu LED berbanding lampu Kalimantan. And then satu lagi dia menggunakan penyamak udara. Aircon, you guys tahu tak kalau aircon sebenarnya makin sejuk dia makin banyak gunakan tenaga. So aircon yang just nice adalah suhu dia daripada 23 hingga 25 je. Janganlah sampai buka aircon 18, 17. Tu macam korang nak pergi duduk Cameron Highlands pula kan. So basically aircon tu pun sebenarnya kita tak boleh dia terlampau sejuk. Kalau dia terlampau sejuk sebenarnya dia menggunakan lebih banyak kuasa. Dan satu lagi, laraskan kecerahan skrin komputer mengikut kecerahan yang sesuai. Nah, yang ni saya tak sure lah. Agaknya kalau dia cerah sangat, dia menggunakan banyak tenaga elektrik ke?
Yang ni saya tak pasti. So, itu sahaja untuk hari ini. So, do you have any question? Korang ada PJ ke lepas ni? PJ Google Meet ya? PJ Google Meet ke? Tak. Okay, so do you have any question?